A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara Jazni Ahmad, pencara UUM, orang pertama yang merespon ya. Terima kasih saudara Jazni, teruskan ya berbuat yang terbaik untuk memandaikan ummah di UUM. Tok Abah berada di Kota Baru Kelantan ni. Cik Akmal Musa, terima kasih orang kedua. Mun Mak Isma, Puan Zainul, Sita Azizah ya, nanti jap ya. So Hairul Hazri ya, lepas tu Muhammad Tuah, Mei Mahmud, Kefrizul, Johar Joib, Janatul Nisa, laju ni, Cik Timat Nur, Syamwali, Salvati Uti, Nazmi Amin. Like dan share guys, like dan share. Mila Catalina, Zurina Muhammad Isa, tu dia. Johar Joib, Kak Syuk, Akil Naufal, Abdul Rahim, Abdul Latif, orang Haji Zahim, Singapura. Singapura pun dah masuk ya. Saidih Lamid, Salamah Suriman, Abdul Rahim, Abdul Latif tadi. Willy Jonga. Okey, Willy, terima kasih. So, Rifah Marjan, orang KK ya. Hazliza, Jaflizo JB, Alam Ahmad, Narima Ismail, Dr. Nari dah masuk. Waalaikumsalam. Ratna Laili, Rifah Marjan, Nurizan Sulaiman, Singapura, Nur Hayati Syarif, Nur Zilawati, Mala Jamaluddin, Salasiah Muradi. Hari ini Tok Abah daripada Hotel Cik Wok Hotel Kota Baru. Oh, comel. Ya, memang cantik, bersih, layanan yang sangat mesra. Ya, syukur ya. Terima kasih tuan-tuan ya yang mendirikan Hotel Wok ya, Hotel Wok Kak Syu, Mara Ismail, Mun Mak Isma, Nazmi Ani, Ana fi Kelantan ya. Mrs. Ellen, Intan Aziz, Lina Mukmin, Cik Akmal Musa, Wadi Navi, Nurizan Sulaiman dah sebut tadi, Salwati Uti dah sebut, Saiful Saidi, Latifah Sukarjo, daripada JB, ya, Aliria, ya, Cik Ahmad Musa ada, Rifah Marajan, sedekah subuh dah selesai, bagus, ya, 106 orang dah share, wow, laju. Anda yang tuan-tuan dalam kelas, like dan share guys. Mazli Zadin, Siti Fatimah, Norma Basa, ya, Tok Abah dapat nama lain yang agak clear daripada Hotel Cewok ni. So ni dapat pertama semalam tak apa clear daripada Hotel Aish ya. Aish Hotel di Jeli. Ami Hamijah Coach Amy dah ada. Jamaliah dah ada. Cik Akmal Musa, Hajar Zainun daripada Singapura dah ada. Didi Zari, Abu Rahim, Rifah Marjan alhamdulillah dah ada. Intan Sumaya dah masuk ya. Cikgu Yunus dah masuk. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Rifah Marjan dah sebut. Ina Zalina dah sharing dah. Terima kasih. Zunairi Muhammad Tok Abah daripada Kota Baru Kelantan. Petang akan balik ke Bangi insyaAllah. Dedi Zari, Rabiatul Adawiyah, Ina Zalina dah sebut. Marpu'ah Buhari, Hasmawati Kamarudin. Like dan share cepat. Darling Fu Chai Darling Fu Chai, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Has Abu Zaim Hadi Miskam ada. Terima kasih Zaim ya. Asia Nurmah Basar ya. Syarifah Aziza, Malisa Lisa, Muhammad siapa ni, Rizam Musa ya, dari Brunei ya. Jebon, Mun Mak Isma, Maria Ismail ya. Mun okey, Bunga Merah Wan Zakia, Siti Nuraisha, Lita Belita, siapa Muna Ismail, Zarus Ismail dah ada. Janatul Nisa dah sebut. Rabidah Hassan, okey, Ahmad Syauki, Bibi Zainawa, Zahra dan Syahrum. Ini dia pasangan suami isteri ni. Nur Aimah, Syarifah Habibah, Tengku Bujang. Waalaikumsalam. Intan Semaida dah sebut. Jebon ada. Dah terus share Jebon. Nurino, Cikgu Muhtanuddin ada. Terima kasih Cikgu Kak Nilmah, Nur Aimah, Mara Ismail. Cepat like dan share. Tok Abah dah nak start ni ya. Hari ni Tok Abah cakap tentang tips untuk memperkasa, sentiasa bermotivasi. Tips untuk sentiasa bermotivasi. Bahagian yang ke-19, hari yang ke-19. Tok Abah cakap ya. Wow.
dekat 3 minggu dah. Ismail Darus, Kak Nilma, ya, Fauziah Maknayan ada, Leila Morina ada, Kak Nilma dah sebut tadi. Siapa lagi? Mun Mak Ismadah, Mamian, Zahra Maknur, Muqtanuddin dah sebut. Nurul Hasmiza, Suryati, Zainab Hasan dah sebut. Salwa Abdul Patah, Aminullah Ayat, okey, Joy Musmardi, Nur Khairia, Destarisa, tu dia. Ya, Hajar Zainul Singapura dah, Azahani, HMS Azhar Jahidin, ya, 176 share ya. Sikit-sikit lagi cepat, 200. Ya, Faridah Derus, Rashidah Samsudin hari ni hari Khamis. Ya, Yati Setia, ya, Suryati Suratida, Zainal Ibrahim, Leila Morinas, Stila Ella, ya, Rosna Juzan, Maria Ismail, Zaris, Adam Adib Azim, Leila Morinda sebut, Muhammad Ismail dah sebut, Nur, Zarir, Ramini Hussein, Siti Rohaya Omar Albana, Jamilah, Liza Hardi, 1933 193. Ya, bagi cepat. Okey, terus. Sikit lagi 200 Abdul Rahman, Ramini, oh dah 207 share. Terima kasih. So let's continue. Sebab dah janji kan, 200 share kita sambung. Baik. So adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat Taubah yang dikasihi, Taubah sekali lagi dia datang daripada Kota Baru Kelantan, Hotel Cik Wok. Sangat cantik. Di tengah bandar ni menarik, kemas, ya. Dah 4 tahun sebenarnya dibuka, tapi baru beroperasi lah, ya. So tahun ni, ya. So very nice, ya. Cantik, memang beautiful lah, ya. Dan ni hotel, kira hotel bajet juga ni, ya. Terima kasih. Dan sangat-sangat kata orang tu berapa hati lah. Tok Abah seronok sangat, alhamdulillah. Baik, dan kita sambung, ya. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 56. Patutnya kita berhenti kat nombor ganjil, tapi semalam sebab banyak masalah teknikal, Tok Abah kena stop 2 kali terberhenti. Sebab kita punya line tak cantik, Tok Abah berhenti kat nombor 56. Tidak witir seperti biasa. Sebab masalah teknikal kan. So kita merancang, Allah merancang perancangan Allah yang terbaik. So hari ini kita ulang balik. Tok Abah kata semalam apa? Tip nombor 56 ialah belajar tips kekalakan perubahan agar istiqamah, agar dapat membentuk kelestarian. Make it a habit. Whatever changes that we make it permanent. Dan Tok Abah selalu pesan sesuatu tabiat akan terbentuk dalam 40 hari, insya-Allah. Itu kajian yang telah pendek kata banyak dia punya hujah-hujah dan banyak dia punya testimonial. Ya, macam-macam kajian dalam dunia. Perubahan dalam masa 2 minggu, 3 minggu, 21 hari, macam 1 bulan, ya. Tapi kajian yang paling autentik, yang paling jelas, ya, memanglah 40 hari. 40 hari ini itu ada berkaitan dengan kitaran badan kita. Ya, kitaran darah, kitaran sel dan sebagainya. So it takes 40 days, ya, 40 days cycle in our body. So ada dia punya hujah. Ada hadis yang berkaitan sebenarnya. Google, ya. Ayo Google apakah implikasi 40 hari dalam membentuk tabiat positif. It takes 40 days, insya-Allah. Itu sebabnya kita kadang-kadang bertindak sangat cemerlang dalam Ramadan, tapi Ramadan cuma 1 bulan. Tak cukup 40 hari. Itu kadang-kadang kita tak kekalkan perubahan dalam Ramadan, di luar Ramadan. So tapi yalah, dengan izin Allah, walaupun buat baru 3-4 hari, boleh kekal sebagai tabiat. Jangan pula overlook the fact that kun fayakun. Aku baru buat 1 hari je, tapi alhamdulillah kekal sampai bila-bila. Alhamdulillah. Boleh, tidak mustahil. Tapi ada orang buat 2 bulan, tak juga kekal. Berhenti saukut 3 bulan, lepas tu sambung balik. Ada juga. Sebab macam-macam lah dia faktor kan. Tapi in general, by and large, kalau kita lakukan selama 40 hari dengan niat untuk jadikan ia lestari atau istiqamah, maka dia akan jadi satu tabiat, insyaAllah. A new habit under normal circumstances is formed in 40 days, permanently, insyaAllah. Gitu, ya. So, belajar untuk tip untuk kekalkan perubahan supaya lestari. Satu, lakukan 40 hari. Keduanya, masukkan dalam doa kita. Masukkan dalam doa kita, ya Allah, jadikan aku sentiasa bangun pagi dengan bermotivasi, ceria, good mood, bersemangat.
kekalkan amalan itu sampai aku meninggal dunia. Masukkan dalam doa, masukkan dalam doa, masukkan dalam doa. Qala rabbukum ud'ani astajib lakum. Kau minta aku perkenan. Make sense? Of course make sense. Ya, insya-Allah ya. Oh, sebelum saya lupa, Tok Abah selalu dah excited nak mulakan program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 18 Julai. Rupanya Tok Abah ingat hari Selasa, hari Isnin, next Monday, Isnin, kita untuk mereka yang telah mendaftar, beratus dah mendaftar, ya, tips untuk memperkasa integriti. Integrity is good for everybody. Jangan kata integrity ni apa nama kempen apa ni syarikat saya, kementerian saya, jabatan saya, ni kempen Malaysia, tak ada kena dengan saya pun alah tak ada kesan pada saya. Jangan. Orang yang berintegriti rezekinya berkat. Orang yang berintegriti Tuhan sayang, bos sayang, kawan-kawan sekerja sayang, pelanggan sayang. Kalau anda berintegriti. Yang penting Allah redha. Dan rezeki yang kita bawa balik ke rumah akan berkat. Siapa kata tak ada kesan pada anda? Apa untungnya aku kalau berintegriti? Integriti ni satu sifat yang tampaknya anda tidak ada apa-apa, kosong. Awak rajin tapi tak ikhlas, kosong. Awak suka tolong orang, suka belanja orang, suka bersedekah tapi tidak ada ikhlas, tak ada integriti, kosong. Zero. Tanpa integriti semua kebaikan kita jadi kosong. Siapa kata integriti tak penting? So, integriti bukan satu pilihan, satu kewajiban untuk semua orang. Tapi ramai orang yang tak berapa sangat dia punya tinggi integriti. Dan integriti ya, di dalam diri kita ni, jangan rasa, Alhamdulillah aku sudah berintegriti. Jangan. Sebab integriti adalah satu perjalanan. Nobody can claim, aku sudah berintegriti. Full stop. No. We keep on. Ni integriti ni macam iman kita. Kejap tebal, kejap nipis, kejap kuat, kejap lemah. Ya, be careful. Yang kita semua boleh terperangkap dalam masalah integriti. Ya, so jom kita memperkasa. Tok Abah akan bincangkan 11 punca tidak berintegriti, apa tanda-tanda orang tidak berintegriti, apa impak atau kesan kalau tidak berintegriti, ya, bagaimana nak transform diri kita, 25 tips untuk memperkasa integriti, doa-doa dan sebagainya, adalah beratus tips. Ya, Tok Abah dah sebut banyak kali kan, orang KKM pun hantar 55 orang yang telah mendaftar, ya, KKM, dan mereka hantar middle management, orang-orang apa nama pengurusan pertengahan yang dihantar, pegawai-pegawai utama jugalah, ya. So banyak lagi agensi lain yang mengejar Setco lah, kerajaan swasta, kilang, persendirian, ramai ya, pelajar, ibu bapa. So beritahu bos hantar staf awak, masih ada masa ya, hari ni Khamis, Jumaat, ya. Tok Abah tahu Isnin pagi pun ada orang mendaftar, tapi kalau boleh daftarlah hari ni ke esok, janganlah sampai Isnin pagi kalang kabut, ya. Cik Ikin dan Cikgu Nazrin untuk menguruskan senarai, nak mengantar link, nak mengantar nota dan sebagainya kan. So semua tu memang online, tetapi cantik kalau kita buat cepat-cepat. So kita tangguhkan daripada bulan lepas sebab anda yang memohon untuk ni dapat keizinan, ya, bos nak luluskan semua all the technicalities, kita telah tundakan ke 18 bulan. So alhamdulillah beratus-ratus dah mendaftar. Come join our webinar pada 18 Julai. So mereka yang dah bencin ke, beritahu anak saudara ke, anak-anak ke, cucu-cucu ke, jiran-jiran ke, WhatsApp group, join Tok Abah punya webinar on integrity. Orang kalau nak dinaikkan pangkat, ya, bos tengok orang yang berintegriti tau. So kalau anda mempamerkan integriti, anda ya akan jadi calon untuk kenaikan pangkat, extra bonus, naik gaji, ya, ataupun masuk dalam golongan recession plan, succession. Anda akan dimasukkan dalam kategori bakal pemimpin organisasi, bakal yang mengambil alih kepemimpinan dalam organisasi. Anda sebab anda orang yang dianggap berintegriti. So integriti sangat penting. Yang paling penting Allah redha. Rezeki yang kita bawa berkat. Mak bapak berbangga ada anak macam kita. Anak-anak berbangga ada mak ayah macam kita. Wow. Impaknya sangat luar biasa. Okay, come guys. Ya, okay. So apa lagi tip? Jangan lupa, Tok Abah pun selalu lupa ya. Tok Abah pun memang malam tadi pun kena sebiji ya, kondisi plus. Ni ramai orang tanya, berapa hari baru ada kesan? Tengok orang, tengok situasi. Ada orang ya, dia makan aja dengan izin Allah, setengah-setengah dihilang dengan izin Allah. Ada orang macam Tok Abah makan dah 2-3 bulan.
So memanglah berjalan dah ringan sikit lutut, sembahyang dalam keadaan okey, boleh sembahyang normal, ya, naik tangga turun tangga, alhamdulillah. Dulu sakit sangat-sangat. Itu orang tua umur 71. Ni kondisi plus ya. Ada Cordyceps militaris dan juga vitamin C plus. Vitamin C ni memang menguatkan imuniti, tenangkan fikiran dan sebagainya, membantu. Alhamdulillah. Ya, Tok Abah sangat seronok. Semua ada kat link kat atas tu. Ada link kat atas tu ya. Collection di MFK ada situ link. Untuk program, untuk produk, untuk apa semua ada insyaAllah. Dan ini memang Tok Abah sangat excited lah ya. Tok Abah memang bawa ke mana. Ni kat Kelantan ni pun bawa juga. Ya, Tok Abah makan pagi sebiji, malam sebiji. Alhamdulillah kesannya sangat membantu. Sangat membantu orang yang umur 70-an. Ni untuk orang 30-an. Cucu Tok Abah pun makan. Cucu Tok Abah umur 6 tahun pun, si Khalif Zikri 8 tahun pun excited makannya. Dan mudah-mudahan membantu. Ya. Baik. So, apa lagi kaedah untuk kita untuk kekalkan kita punya perubahan agar kekal, agar lestari, agar istiqamah. Ya, satu, masukkan dalam doa. Keduanya, Tok Abah tak sebut malam, iklankan. Ya, iklankan kat board, iklankan kat vision board, iklankan kat pintu, iklankan kat you punya wallpaper, kat dalam you punya gadget, iklankan kat you punya apa nama dinding di rumah ke, dalam pejabat ke, iklankan atas meja. Kat atas meja Tok Abah sejak lebih kurang 35 tahun yang lepas, Tok Abah bubuh satu iklan. 40 tahun yang lepas. Tok Abah buat tak iklan. Ya, atas meja Tok Abah, one small statement from my trainer, from my teacher, Mary Ann. Mary Ann, nama my trainer. Tok Abah ambil NLP, program NLP 40 tahun yang lepas, 35 tahun yang lepas. Ya, dan beliau menasihatkan Tok Abah, the quotation for you is Muhammad Fazilah, leave someone in a better state. Tok Abah buat banyak kata-kata mutiara untuk mendorong diri Tok Abah. Ya, kan NLP kan, Neuro Linguistic Programming ya. So beliau tengok Tok Abah punya personality based on pengalaman dia. Dia kata yang terbaik untuk Tok Abah. Tok Abah buat banyak dah kata-kata semangat. Tapi dia kata this is meant for you. Leave someone in a better state. Tinggalkan manusia dalam keadaan yang lebih baik. Artinya kalau orang jumpa Tok Abah selepas berbincang, berbual, berbicara, ya, meminta nasihat dari Tok Abah dan dengar webinar dan sebagainya, mereka akan berubah. Bukan Tok Abah ubah mereka berubah. Yang mereka akan amalkan, ya. So mereka kalau yang sedih jadi gembira, kalau ada masalah akan dapat jalan untuk selesaikan masalah. Kalau ada tekanan, ada konflik, mereka akan nampak jalan untuk berdamai. Leave someone in a better state. Jadi sebab orang lain berubah, orang lain selesai masalah, orang lain dapat bahagia, orang lain dapat damai, orang lain dapat jadi positif. Itu Tok Abah punya falsafah hidup. Ya, so Tok Abah letakkan atas meja. Bila Tok Abah dah down, ya, kadang-kadang dah letih ya. Dah letih, lepas tu ada kita punya PA belakangnya, Tok, ni ada orang ni dah 3-4 kali telefon ni, dia menangis-nangis gini. So ada masalah keluarga. Tok Abah dah penat sangat, dah letih dah. Tapi sebab nampak je slogan atas meja, leave someone in better state. Mungkin lepas ni, mungkin masa tu saat-saat yang terakhir nak hidup. Kita tak tahu bila kita akan mati kan. Manalah tahu bila aku cakap orang ni selesai masalah dia dapat selesaikan masalah, ya, saya pun meninggal dunia. Artinya saya dapat bantu orang sebelum meninggal dunia. Why not? Okay, pass the line. Tok Abah pun bagi nasihat 20 minit, 30 minit. Panjang kadang. Malulah masalahnya kita nak dengar ya, dan sebagainya, barulah kita dapat memberikan nasihat. So tapi rasa bahagialah, rasa bersyukur dapat jadi asbab orang lain selesai masalah. Bukan kita selesaikan masalah orang. Orang kena selesaikan masalah sendiri dengan izin Allah. Allah penyelesai semua masalah. Ya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. But someone sometimes need a push, need pencetus, need catalyst, pemangkin untuk selesaikan masalah. Ya, dia kena dapat percikkan cahaya ataupun api untuk menyalakan semangatnya. Kerana cahaya dia nak padam, api dia nak padam, kita bagi dia sedikit spark, sedikit harapan, mudah-mudahan akan berubah. Ya. So ada orang kat pintu, okey, so kita akan dapat bantu orang, insya-Allah. Kot siapa nama Khalif, ya. So Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang kat pintu bilik hotel kami, ya.
Mungkin cucu. Ya. Ada Taubah online. Okey, so kita kena iklankan kepada diri. Bubuh kat spanduk, tu apa suruh bubuh kat spanduk, bubuh kat bilik, bubuh kat wall, bubuh kat kat wallpaper. Bubuh. Bubuh kat mana-mana untuk ingatkan diri. Sebab lihat, ingat, naik semangat. Lihat, ingat, naik semangat dan terus berubah ke arah kecemerlangan, ya, mudah-mudahan. Ya. So itulah kaedah yang Tok Abah gunakan dan Tok Abah nasihatkan pada ribuan manusia. Mungkin dah ratus ribu yang mengamalkannya, iklankan. Ya. Contoh yang Tok Abah cukup seronok bila seorang ibu bertanya, ya. Tok Abah kata setiap kali masuk rumah jangan lupa bismillah, qulallah, assalamualaikum. Bismillah, qulallah. Barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan surah Ikhlas, mafhum sabda Nabi, maka satu rumah, penghuni rumah dan jiran-jirannya tidak akan miskin. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin semangat. Jadi orang bertanya pada Tok Abah, ya, macam mana nak kekalkan? Macam mana nak lestarikan? Macam mana nak istiqamahkan? Tok Abah kata iklankan. Bubuh kat pintu. Dia buat. Bubuh kat pintu. Bismillah, qulallah, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Bismillah. Dia letak kat dia punya pintu. Kat pintu tiba notis buat cantik-cantik. Bismillah. Dia buat notis lah. Dia buat stiker kat pintu dia. Bismillah, qulallah, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Lihat, ingat, buat 40 hari jadi tabiat. Nampak. So iklankan. That's why we have advertisement kat TV, kat radio, kat TikTok, kat mana-mana, kat Facebook, kat social media, all iklan. Surat khabar, buku, majalah, ya, bermacam-macam. Dan ramai orang boleh hidup dengan dapat puluh ribu, ratus ribu, ya, just online punya terlibatnya. Atau Abah tengok macam mana dia orang buat duit, tapi Abah tak terlibat. Padahal boleh buat kot. Ya, iklankan produk lah, jadi influencer, jadi kata tu, whatever they call it lah, ya, reviewer, ya, macam-macam produk review, macam-macam, ya, tolong iklankan produk secara online, semua akan dapat dia punya imbuhan. Kita pilih produk-produk yang halalan thayyiban lah, yang tak ada syubhah, tak ada isu. Jadi ini untuk mereka yang nak cari punca rezeki, macam-macam cara, ya. Alright. So belajar tip kekalkan perubahan secara istiqamah. Dan Tok Abah sebut juga beritahu orang tersayang. Beritahu orang tersayang, beritahu pasangan, beritahu keluarga, beritahu mak ayah, beritahu adik-beradik, beritahu you punya BFF, ya, apa yang you nak buat, your intention, your niat, your matlamat. Mudah-mudahan mereka doakan, mereka ingatkan, mereka remind you, mereka sama-sama buat. You akan dapat kekuatan untuk istiqamah. Beritahu orang tersayang. Nombor 3. Nombor 4, apa yang Tok Abah buat? Yang Tok Abah buat tiap hari ni pun akan menyebabkan kita istiqamah. Tok Abah kata apa? Jangan tidur sebelum solat taubat. Tok Abah kata apa? Jangan tidur sebelum maafkan semua orang. Tok Abah kata apa? Jangan tidur sebelum solat witir. Sebelum kita istighfar 100 kali, sebelum buat 4 amalan yang Nabi pesan pada Aisyah, yang bila mengiring aja ke kanan, tidur, terus khatam Quran, dapat syafaat semua Nabi, dapat redha manusia, dapat pahala haji umrah. Kan dah tahu hadis ni kan, tak payah ulang lah. So bila kita kata tu, bila Tok Abah pesan kat you all, apa jadi? Bila Tok Abah pesan pada kawan-kawan, pada semua orang, Tok Abah akan rasa dapat kekuatan, ya, untuk amalkan, rasa berdosa kalau tak amalkan, rasa cakap tak super berikin macam munafik. So Tok Abah akan dapat kekuatan untuk amalkan kalau kita sampaikan ke orang. Cara terbaik untuk ingatkan diri kita, ingatkan orang lain. Cara terbaik untuk dorong diri kita bertindak, dorong orang lain bertindak. Allah akan tolong kita selama mana kita tolong orang lain. That is the principle. InsyaAllah, ya. Itu sebabnya Tok Abah suka sangat pesan ke orang. Why? Sebab, bila Tok Abah pesan kepada you all, ya,
telinga I all, I'm talking to you all, but telinga I all yeah, is closer to my mouth. So bila Tok Abah cakap, telinga Tok Abah dengar tau. Solat taubat, dengar ni. Maafkan semua orang sebelum tidur, dengar ni. Istighfar 100 kali, dengar ni. Witir tiap malam, dengar ni. So, kalau dengar tapi tak buat, berdosa tau. Allah makmurka hambanya yang bercakap tapi tak buat. Dengan sengaja lah. Tapi kalau ada keuzuran, apa nak buat? So, when I keep telling people, I will get that strength and motivation to perform whatever I tell people. I must walk my talk. Nampak tak? Kita akan dapat kekuatan, semangat, ya, motivasi, inspirasi untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan ke orang tiap-tiap hari. So, salah satu cara untuk bermotivasi, bagi motivasi ke orang. Bagaimana untuk mengekalkan kita punya amalan jadi istiqamah? Pesan ke orang. Tok Abah kata apa? Sedekah subuh. Tok Abah akan rasa sangat bersalah kalau tak buat sedekah subuh. Ni dalam perjalanan ni, niat dah ada. So kita masukkanlah nanti dalam tong, dalam kita punya kotak, dalam kita punya tabung bila sampai ke rumah. Tapi Tok Abah ada dah simpan dalam beg ni tiap-tiap pagi. Ya, ni Zain ketepikan untuk tiap-tiap pagi. Yang penting kita niat, kita buat, ya. Di mana berada pun tak ada isu. Ya. So Tok Abah bercakap daripada Hotel Cik Wok Hotel Cik Wok di Kota Baru, Kelantan. Comel, bersih, sedap, meme cemerlang. Orangnya layanan sangat mesra pelanggan. Comel, ya, orang yang baik-baik belaka, ya. Di Cik Wok Hotel, ya. Dia tak banyak sangat bilik tetapi sangat luar biasa. 36 bilik. Saya tanya, Tok Abah tanya dia punya manager, dia kata ada 36 buah bilik beroperasi selepas PKP ni lah, ya, selepas endemik, dapat berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan ya Allah, ya, di tepi bilik tu ada dia punya kolam ikan, ada Tok Abah nampak ikan toman. Ya, di luar bilik Tok Abah ni ada 2 ekor ikan toman besar. Dia punya kolam ikan di tiap-tiap bilik. Di luar bilik kita, antara bilik ada kolam ikan. Kat depan lift ada kolam ikan. Ada ikan koi, cantik, comel, bersih, ya, layanan istimewa. What more you want? Ya, Tok Abah tak ada share tau. Tok Abah tak share kat Cik Wok Hotel, tak ada share, tapi seronok mewar-warkan FOC. Sebab yalah, Allah akan tolong kita selama kita bantu orang lain dengan lillahi ta'ala. So what's the problem? No problem. Ya, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Okey. So, apa lagi tip yang Tok Abah tak sempat bincangkan semalam? Bagaimana kita nak kekalkan perubahan? Di samping kita pesan kat orang lain, ya, kita iklankan pada diri, ya, kita beritahu orang tersayang, kita masukkan dalam doa-doa kita, ya, dan kita sentiasa kata orang tu ada peluang kita pesan dan pesan, masukkan kat kita punya social media benda-benda yang baik ini, kita convey, kita share, dan mudah-mudahan kita akan dapat kekuatan untuk istiqamah. Jangan lupa tabiat insya-Allah terbentuk dalam 40 hari. Ya, okey, cukuplah tu. Poin nombor 56. Poin 57. Tip 57. Tok Abah sambung hari ini. Sebelum ingat, ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada hari Isnin depan, 18 Julai. Ya, tips untuk memperkasa integriti. Jom perkasa integriti kita. Ya, untuk kelangsungan diri, keluarga dan organisasi tempat kita bertugas. Ya, don't leave home without integrity. Jangan tinggalkan rumah anda tanpa integriti. Sebab awak pergi kerja, rajin, hebat, cemerlang, berdedikasi, tapi tak ikhlas, tak amanah, ya, tak ada integriti. Kosong. Nampak? Integriti bukan satu pilihan, satu kewajiban, satu kemestian. Apa itu integriti? Secara simplistik, cara mudah, buat benda yang baik-baik secara yang terbaik walaupun orang tak nampak. Bila orang tak nampak, sebab orang tak nampak, malahan orang yang berintegriti dia malu kalau orang tahu dia buat baik.
Dia tak nak orang tahu pun. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Hermentino. Sebab Jawa dengan Jawa je, Hermentino punya lagu tu. Lebih kurang 20 tahun yang lepas punya lagu. Kita orang lama, so lagu lama lah. Awak nak yang lagu baru, awak cari orang lain. Tu apa memang orang antik, lagu-lagu antik lah. Okey. Tapi lagu tu sangat baik lah dia punya nasihat kan. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan. Itu maksud hadis sebenarnya. Maksud hadis, artinya kita ikhlas, kita tidak tunjuk-tunjuk, kita sentiasa ikhlas, ya. Kita sentiasa, melakukan itu, lillahi ta'ala. No string attached, no hidden agenda, no vested interest. Gitu. Alright? Baik. So, jangan lupa, join my webinar ya pada 18 bulan. Bos, hantar your staff. Tak apa dah ulang banyak kali. KKM hantar 55 orang at one go. KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia hantar semua orang yang penting-penting dia kata. Doktor-doktor, bos-bos, HOD dia hantar kepada program ni untuk sama-sama merangsang satu jabatan, satu kementerian untuk berubah ke lebih integriti. Dan integriti tak boleh kita take for granted. Okey dah. Tak tahun kita dah buat dah. Jangan take for granted. Sebab integriti ni macam iman kita. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang kita mantap. We are all work in progress. Kita semua dalam perjalanan, dalam pembaikan diri. So jom join kita punya webinar. InsyaAllah penting, berbaloi, seronok dan of course membawa manfaat yang sangat luar biasa. Mana tahu dengan asbab datang ke program kami, bukan anda je berubah, keluarga berubah. Kata orang yang mengajar tu apa? 7, 8, 10 keturunan akan dapat impaknya. Ni sebab semangat Mak Kilau ni. So, 7 keturunan akan dapat manfaat. Kenapa pula 7 keturunan? Awak yang kata, awak lah dapat. Awak berintegriti. Impaknya pada anak, cucu, cicit, piut, piat. Semua akan dapat manfaatnya. Come on guys. Come on. Think positive. Think forward. Pandang ke depan. So, kita punya pengorbanan, pelaburan sedikit sekarang ni ada kesan pada 7, 8, sebenarnya bukan 7 keturunan. Kepada sampai kiamat, mudah-mudahan ada impaknya. Sebab doa atuk nenek moyang kita yang menyebabkan kita juga jadi seperti ada sekarang. Ini sebab doa ini dia melampaui jangka masa, ruang masa. Semua ya Allah, selamatkan zuriatku. Selamatkan zuriatku. So zuriat kita berapa puluh keturunan pun mudah-mudahan kalau Allah makbulkan ada impak. Siapa kata tak impak? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zuriati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak-anak, jadikan aku dan zuriatku orang jaga solat. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min zuriati. Rabbana wa taqabbal du'a. Surah berapa? Ibrahim ayat 40 Tak salah tu apa? Jadi kita berdoa begitu. Zuriat kita berapa keturunan? Sampai kiamat lah. Kalau Allah perkenankan bukan 7 keturunan, bukan 10 keturunan. Nampak? So begitu juga dengan integriti. Kita buat apa pun dengan penuh kejujuran, kena keikhlasan, Allah redha, maka impaknya bukan kepada 1, 2, 3 generasi, kepada sampai kiamat. Jangan kata apalah kamu cakap 7 keturunan macam doa dengan integriti, dengan ikhlas, bertindak dengan ikhlas, menderma dengan ikhlas. Berapa kesannya? Awak menderma dengan penuh keikhlasan, dengan integriti. Buat masjid. Masjid tu masih kekal 200 tahun, 300 tahun, masih dapat pahala tak insya-Allah? Tak payah jawablah. Nampak berapa generasi tu? 300 400 tahun. Masjid tu masih kekal. Berapa generasi? More than 10 generation. Jangan kata apa cakap 7 generasi macam lah dia gini. Jangan kita bersangka baik, dengan izin Allah nothing is impossible. Gitu ya. So integrity ni, integrity bukan daripada perkataan integration. Integration dia melayukan integrity. Integrasi, integration. Mana ada integration? Oh ya, betul lah. Integrasi betul lah. Definition. Prestasi prestasi tidak bukan dari perkataan prestation. Ada orang kata, dalam orang putih kata prestation. Kita orang Melayu cakap prestasi. Tak apa, ceklah dalam dictionary. Adakah prestation?
Tak ada prestation, tak ada perkataan prestation dalam bahasa Inggeris. Prestasi bukan dari perkataan prestation. Ya, televisi daripada television, betul. Definisi daripada definition, betul. Ya, destinasi daripada destination, betul. Komplikasi daripada perkataan complication, betul. Prestasi daripada perkataan prestation, salah. Prestation. Dengan bangga pula cakap. Orang putih kata prestation, kita orang dalam bahasa Melayu ialah prestasi. Dengan bangga dan dengan yakin pula tu. Kita pun ya. Orang Dewan Bahasa pun termenung. Gapa dia? Ada ke kata prestation? Tak ada. Okey. Alright. So, tak apa kata apa, 57 belajar urus stres, mengurus emosi, mengukuhkan kesihatan mental. Ini isu sekarang ni. Isu sekarang ialah how to strengthen our mental health. Jadi kurangkan stres. So ini semua akan mempengaruhi kita punya motivasi. Kadang orang down tidak bermotivasi sebab terlampau stres. Dan semua orang yang normal stres. Sangat stres. Sebab kata Profesor Tok Abah tahun 80-an. Muhammad Kamsa, as long as you are above ground, you'll be stressful. When you are underground, no more stress. When you are underground, artinya dah matilah. Underground. You won't be stressful. Tak bersenyum. You don't seem to agree, Muhammad Kamsa. Tak apa kata? I agree partly with you, Prof. But then, we are answerable in the hereafter. To whatever we do. Dia pun senyum. That cannot be. There is no empirical evidence on that. Things that we cannot measure, we cannot discuss. Dia tahu sebab dia pun orang Kristian, ya. Dia tahu. Ya, kita bertanggungjawab bila dah mati nanti, kita bertanggungjawab setiap apa yang kita lakukan. Dosa pahala akan dia tahu. Dia faham maksud Abah. Tapi dia punya jawapan, benda yang kita tak boleh ukur, kita tak boleh nak bincangkan. Sebab tidak ada orang yang mati hidup balik dan report apa berlaku dalam alam barzah. Dia buat gurau lah. Tapi fahamlah kan, sebab dia orang sains psikologi. Jadi dia terpaksa gunakan empirical evidence. Yang bukti-bukti yang nyata, yang boleh diukur, boleh diuji kaji, boleh buat eksperimen. Macam mana kita nak uji kaji apa berlaku dalam kubur, di alam barzah? Maksudnya gitulah. Sebab kita bercakap, tapi kita orang yang beriman, maka kita wajib. Orang yang atas muka bumi, stres. Orang yang kalau tak betul amalan kita tak cukup bekal, di bawah bumi, underground, lagi stres. Kubur kita sempit, kubur kita panas, ya, dipatuk oleh Sajaul Aqra Ullah tu mematuk kita kalau tinggalkan solat dalam kubur. Ini semua kita tahu. Untuk mereka yang belajar sikit-sikit lah, atau belajar sikit-sikit, tahulah sikit-sikit. Jadi kita akan sangat stres dalam kubur kalau kita tak bawa bekalan. Tinggalkan solat, tidak bertaubat, tidak istighfar, kita akan sangat stres dalam kubur. Ya, jangan main-main. Jadi sedekahlah kamu untuk melapangkan kubur. Sedekahlah kamu untuk menjauhkan daripada seksa kubur. Sedekahlah kamu untuk lepaskan daripada seksa neraka. Sedekahlah kamu walaupun dengan sebiji tamar untuk menjauhkan diri daripada seksa kubur dan api neraka. Contoh ya, ini semua maksud-maksud hadis. Jadi itu jelas bahawa kita still stressful when underground. In response to what my professor told me. When you are above ground, you are very stressful. When you are underground, then you can no more stress. Tak apa senyum. Dia tahu maksud senyum tak apa. You don't seem to quite agree, Muhammad Kamsa, kata Profesor Tak Abah. Tak Abah kata, I partly agree with you. But then, what about the hereafter? Dia faham, dia angguk. But we cannot discuss that because there is no empirical data. Comel lah Profesor tu, ya, comel. Dia tak nak menunjukkan dia punya kebebalan, ya. Sebab yalah, dia macam mana, dia profesor kan, dia nak bincang benda yang dia tak boleh nak berikan data-data dan bukti-bukti. Jadi dia kata baik, aku tak nak bincang, ya, tak boleh bincang. Tapi kita wajib bincang. Ya, sebab duniawi dan ukhrawi sentiasa berkaitan. So, macam mana kita nak pastikan kita kurang stres, so kita betulkan diri kita. Sebenarnya tu malam tak baca satu artikel. Ya, dia kata apa?
seorang sarjana bercakap tentang bagaimana kita nak mengatasi konflik rumah tangga. So tak apa pun dah belajar tentang konflik rumah tangga, hubungan rumah tangga ni sejak 40 tahun yang lepas ya. Bidang yang tak apa pelajar sampai bila-bila lah tak akan belajar dan belajar. Ya, kita banyaklah beratus-ratus fakta ataupun data dan juga sebab rumah tangga berkonflik dan sebagainya. Tak apa dapat kajian yang mengkaunsul ribu kes. Tapi yang kita terlepas pandang ya, yang selalu orang tak sebut ialah bila hubungan kita dengan Allah ada masalah, maka kita akan sentiasa ada hubungan dengan manusia. Jadi konflik rumah tangga disebabkan oleh hubungan dengan Tuhan terjejas. Awak tak jaga hubungan dengan Allah dan banyak dosa. Rupanya itu dia punya konklusi daripada seorang sarjana, seorang ulama. Dia kata apa? Bila banyak dosa, konflik rumah tangga tidak boleh dielakkan dan jangan terperanjat kalau ada konflik rumah tangga sebab banyak dosa. Itu tak adalah buku akan cakap begitu. Ya, buku tak akan tulis begitu. Not the Western books. The Eastern books kadang-kadang terlepas pandang. Ya, so kita kena ingat. So kita untuk mengurus stres, rapatkan hubungan dengan Allah. Itu sebabnya Tok Bah selalu cakap, kita stres bukan sebab banyak fikir, banyak masalah. Kita stres sebab kurang zikir, kurang ingat Allah. Bukan sebab banyak fikir dan banyak masalah, tapi kurang zikir, kurang ingat Allah. Kan sedap tu. Bukan banyak fikir dan banyak masalah, tapi sebab kurang zikir, kurang ingat Allah. Tengok dia punya rhythm tu macam pantun dua kerat. So bila kita ala bi zikrillah tatmainul qulub, mana boleh silap. Bukan sebab Tok Bah cakap, sebab itu Nabi yang mengesahkan. Bila kita dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dengan ya ala bi zikrillah tatmainul qulub, ayat Quran. Ya, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Nanti yang Tok Bah sebut kemarin dulu, Tok Bah punya heartbeat sampai ke 95. Betul Tok Bah ingat balik, zikir, turun ke 85. Zikir, turun ke 70. Zikir, maintain 70. Tok Bah kata okey lah tu, 70 umur 71 kira okey lah tu, lulus lah tu. Ya, ya, alhamdulillah. Tapi memang jelas bila kita mula zikir saja, memang kita punya heartbeat. Tok Bah nampak pakai app ni, pakai gadget ni, naik ke 95. Gila, anxiety pasal apa? Ya. Tok Bah buka jam, pakai lagi. Rupanya masih maintain 95. Something wrong. Mungkin ialah kita tak perasan kan? Because benda ni dia tak buat silap, dia tak ada emosi. Of course dia boleh rosak, tapi nampak kaya tak rosak. Ya, macam sekarang Tok Bah punya heartbeat sekarang 63. Excited dengan you all 63. Tadi Tok Bah start 57 heartbeat ya. Sekarang 63. Okeylah 63 untuk orang umur 71. Okey sangat ya. Okey. Oh, baik. So ingat guys, kita jaga urus stres kita dengan banyak zikir, dengan ialah makan yang betul. Dia Tok Bah makan vitamin C yang ada dalam Kondisi Plus ni. Dia vitamin C menenangkan fikiran. Di samping vitamin C bagus untuk kulit, bagus untuk ketenangan fikiran, ya. Alhamdulillah, dia menguatkan immunity system. Dan Cordyceps ni banyak antioksida yang memang bagus untuk kesihatan badan. Dibuktikan oleh saintis satu dunia. So tak ada risau, tak ada masalah ya. Tok Bah tak risau sebab kajian telah memang membuktikan sangat kuat dia punya research base. So tapi ada orang bertanya Tok Bah masa lepas sembahyang raya Aidil Adha, saya nak makan Kondisi Plus ni, tapi saya ada masalah gastrik, ya, ada masalah takut nanti perut saya ada asid. Tapi kata Tok Bah pun tanya dengan anak Tok Bah yang membuat formulasi yang mengeluarkan ni, Muhammad Syakir. Dia kata, "Bah, dalam sini tak ada masalah pun. Dia bukannya banyak sangat ya. Dia punya vitamin C yang sampai boleh menyebabkan keracunan ataupun acidity dalam perut sampai kita punya gastrik teruk tu tak ada, insya-Allah tidak." Ya, dia punya content is just nice. It won't even affect your gastric problem. So insya-Allah dia pun kita ni niatkan sebagai ubat. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya, niatkan sebagai ubat sebab yang merawat Allah,
yang merawat abang. Ni bukan ubat, tapi dia kita niatkan sebagai ubat, sebagai benda yang positif. Okay. Ada orang komplain, apa pula kawan-kawan mengaku ubat? Senyum itu ubat. Ada orang nak marah tu abah tak? Ada nak marah tak? Doa itu ubat. Senyum itu ubat. Kemaafan itu ubat. Boleh marah tak? So janganlah kata, dia boleh mengaku itu ubat. Ya Allah, apa benda yang positif? Makan nasi boleh jadi ubat. Ya, makan buah-buahan itu ubat. Makan buah sebelum makan apa-apa itu ubat. Maafkan orang itu ubat. Senyum itu ubat. Sedekah itu ubat. Boleh marah tak? Janganlah. Tu kena fikir panjang. Ada orang yang, wah, dia overclaim. Tengok dia kata itu ubat. Kalau senyum pun ubat, doa itu ubat, sedekah itu ubat, ya, berbuat baik itu ubat, menasihatkan orang itu ubat, ya, membantu orang itu ubat, doakan orang lain itu ubat, maafkan orang lain itu ubat. Apa yang bukan ubat? Apa yang bukan ubat? Allahu Akbar, ya. Berjalan itu ubat, ya. Apa nama kata tu? Bersedekah telah sebut tadi, itu ubat. Tolong bukakan pintu untuk orang lain adalah terapi. Pakai perfume itu ubat. So awak dudukkan perfume, ini ubat ni. Ini ubat. Ada orang marah tak? Apa salah kamu? Tengok dia pakai perfume, dia kata itu ubat. Ini melampau. Itu sebabnya. Namanya pun aromaterapi. Ya, jadi aroma bau-bauan itu boleh jadi apa? Ubat. Color terapi. Ni warna dia ubat tau. Ni warna coklat ni ubat tau. Jadi kalau orang tak faham, tengok diklaim apa pula kamsa ni. So warna-warna yang kita pakai dengan izin Allah boleh jadi terapi. Namanya pun color terapi. Ya, warna coklat, warna matang, warna sehat. Maka Allah jadikan benda-benda yang membawa kesihatan warna coklat. Contoh, ya, herba yang membawa kesihatan warna coklat. Ya, air coklat, beras coklat, gula coklat, brown sugar. Nampak tak? Allah jadikan banyak benda-benda yang membawa kesihatan warna coklat. Ya. Do you know that? Perasan tak? Dan ikut kajian sains, bila kita coklatkan bilik kita, warna coklat kat bilik, mudah kita nyenyak tidur. So it's a therapy. Brown. Kenapa kita kalau bercucuk tanam, bermain dengan tanah, kita akan sihat dan positif, dan hilang stres? Sebab warna tanah warna coklat. So ini semua dah dikaji tau. Bukan cakap kosong. Google lah dulu. Google Tabayun, check it out. Kenapa main dengan tanah akan menenangkan fikiran, akan jadi terapi, akan menjadikan kesembuhan, semua dengan izin Allah, dengan ikhtiar kita. So kalau kita ada ilmu dan kita amalkan ilmu itu, mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Ya, Tok Abah rasa cukuplah tu ya. Jangan lupa ya, janji temu kita pada next Monday. Webinar, ya, jom perkasa integriti. Integriti bagus untuk awak. Ya, Allah sayang anda, bos sayang anda, kawan-kawan sekerja hormat anda, pelanggan sayang anda, awak, mak bapak awak akan bersyukur ada anak yang berintegriti macam anda. Kalau pihak majikan, pihak jabatan nak mencari calon untuk dinaikkan pangkat jadi bakal pemimpin, anda yang akan jadi pilihan sebab anda berintegriti. Nampak tak untungnya orang berintegriti? Yang kata, apa untungnya ambil kursus integriti ni? Ini semua keperluan jabatan. Don't ever say that. Jom kita jadi orang berintegriti. Mudah-mudahan kita jadi contoh teladan kepada anak-anak cucu-cucu kita. Be a better person, be a better asset because of your integrity. Integriti satu sifat yang wajib ada pada diri kita. Dan jangan perasan, aku sudah berintegriti. Integriti adalah satu pembangunan diri, satu penambahbaikan, satu proses, satu perjalanan, bukan satu destinasi. Gitu. So, come to Tok Abah punya webinar pada 18. Next Monday, guys. So, hari ni, hari Khamis, Jumaat, ya, boss, send your staff, ya. KKM pun hantar 55 orang at one shot. Setco hantar ramai, jabatan lain ramai, JKR lah, apalah mana LLM-nya, semua, ya, bank negara hantar ramai. Ya, so jom datang ke webinar Tok Abah, ya. So beratus dah mendaftar, sonok Tok Abah, excited to see you guys on Monday 18 Julai. Jangan lupa untuk mereka yang ada nak mengamalkan kondisi plus macam Tok Abah, untuk orang umur 30 ke atas bagus, tetapi untuk kanak-kanak pun
ikut kajian tak ada masalah. Ya, sebab dia ni kata tu organik, ya, tidak ada masalah overdose dan sebagainya. Alhamdulillah. So boleh Google, boleh check it out, boleh tabayun, check it out, ya. InsyaAllah membawa kebaikan. Baik. So Tabah ucapkan terima kasih pada Chekwood Hotel, ya. Tabah duduk di Chekwood Hotel, seronok sangat. Jom kalau datang ke Kota Baru, mai, ya. Mari tinggal di Chekwood Hotel. Memang comel, memang sedap, ya, memang kemah, memang banyak ikan, ya, ikan kat luar tu kan, dalam kolam ikan tu kan, cantik, ada ikan koi, ada ikan toman kat luar. Bilik Tok Abah ni, Tok Abah duduk di bilik 303. Alhamdulillah. Okay guys, so all the best. Happy birthday, happy anniversary. Semalam Tok Abah, cucu Tok Abah, ya, cucu ada yang masuk hospital demam, ada yang ada birthday Danish, birthday dia yang ke-20 tahun, ya, semalam juga, ya. Dan untuk mereka yang nikah esok, lusa dan tulat, selamat pengantin baru. Untuk mereka yang berjalan macam Tok Abah juga dalam perjalanan petang nanti, selamat dalam perjalanan, ya, selamat menjalankan tugas, selamat menjadi aset kepada keluarga, masyarakat dan dunia. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.